Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yaumil hashr wal jazaa amma ba'd. In uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati barisan panel pembentan pada pagi membahagia ini, urus dia, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Masa kita ada sekarang pukul 11, hampir 11 suku. 11 suku ni adalah giliran Ustaz Ahmad Nodrus. Ya, patut giliran Ustaz Ahmad Nodrus ni, 11 suku ni. Jadi kita agak lewat sikit. Jadi oleh kerana itu saya cuba ringkaskanlah. Paling kurang 45 minit, paling lama 2 jam gitulah. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, saya cuba ringkaskan mungkin setengah jam dan sebagainya lah. Berhubung dengan tajuk ini. Tajuk ini saya lihat adalah termasuk arti kata tajuk yang agak tinggi lah, berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni cahaya-cahaya. Setengah orang mengatakan kenapa kita buat seminar tentang Nur Muhammad ini, yang agak tinggi dari segi pemikirannya lah, cahaya-cahaya. Sedangkan kita menghadapi masalah cahaya kat negara kita ni. Kan? Banyak lagi kampung-kampung dan negara yang belum ada cahaya elektrik. Jadi kita patut isu itulah kita bincang. Cahaya elektrik tu kan. Dan ada juga keluarga-keluarga yang belum ada cahaya mata. Jadi sepatutnya kena ada formula untuk menyelesaikannya. Sama ada beri peluang kepada suami berpoligami ataupun ataupun diselesaikan dengan cara dunia perubatan. Kita pun ada juga masalah cahaya kan, cahaya-cahaya. Orang-orang yang belum mendapat cahaya, contoh kita kata orang bukan Islam yang belum dapat cahaya, sepatutnya kita menumpukan dakwah kita pada mereka lah. Jadi kita bincang tajuk hari ini tentang Nur Muhammad lah, bukan Muhammad Nodrus, bukan itu Muhammad Nodrus, dia terbalik sikit. Ya, Muhammad Nodrus dah ada di fizikal, dia bukan bentuk cahaya dia memang real. Tuan-tuan boleh bersalam dia, tak ada apa-apa lah. Dia bermakna tuan-tuan bersalam dengan dia, bermakna tuan-tuan bersalam dengan cahaya dia. Tak, betul-betul dia, betul-betul. Itu mukadimah saya lah, sebab saya tengok tuan-tuan nampak apa ni, jeng. Jeng daripada tadi, sebab istilah daripada logos tadi, daripada logos pun kita dah pening ke benda logos. Datang pula Syiah punya style tadi lah, semakin 2 kali pening. Tuan-tuan dan mesti sekalian, saya nak cakap tentang fatwa. Saya pun tidak tahu sama ada tuan-tuan boleh faham tentang konsep fatwa ini. Cuma saya nak sebut fatwa dari segi bahasa ini, dia bermaksud menjawab soalan. Mana siapa-siapa yang bertanya kepada seorang tok guru ataupun kepada seorang ustaz tentang sesuatu isu yang tidak ada nas dalam Quran atau sunnah, maka ustaz itu jawab. Dari segi bahasa dinamakan sebagai fatwa. Tetapi kita tak namakan dia sebagai fatwa, sebab fatwa ini merujuk kepada keputusan yang dikeluarkan secara rasmi oleh Jabatan Kuasa Fatwa Negeri. Itu apabila keputusan itu dikeluar oleh Jabatan Kuasa Fatwa Negeri, maka keputusan itu akan mengikat kita. Tapi kalau sesuatu jawapan itu dikemukakan oleh ustaz atau tokoh ulama kat Masjid Surau, dia lebih berbentuk fatwa dari segi soal peribadi sahaja, pendapat peribadi saja, yang mana kita boleh amalkan dan kita juga boleh tinggalkan, dan kita boleh pakai pendapat ulama-ulama lain yang kita lihat lebih berkaliber. Jadi saya sebut di sini menjawab atau menjelaskan sesuatu masalah. Manakala segi syarak, menjelaskan hukum syarak dengan berpandukan Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Itu fatwa. Artinya fatwa ini dalam bentuk dari segi istilahnya, dia ada satu kaedah yang mana bila nak jawab itu dia tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dia mesti ada asas, antara asasnya ialah dia mesti bertitik tolak daripada Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Jadi bila saya sebut begitu, artinya kita perlu menguasai kitab itu apa, sunnah itu apa, ijma' itu apa, dan juga qiyas. Maka semua syarat-syarat itu mesti dipenuhi, barulah melayakkan seseorang itu mengeluarkan fatwa. Sebab tu sekarang ada kajian-kajian kajian-kajian terbaru, mendapati banyak di antara ahli-ahli jabatan kuasa fatwa di negeri-negeri ini dia tidak balance. Ada yang kelulusannya agak tinggi, ada kelulusan tidak tinggi. Tapi nampak trend baru di Malaysia ni, mufti-mufti kita sudah mulai
boleh katakan semuanya ada doktor falsafah lah. Itu satu perkembangan yang sangat baik. Namun masih ada mufti-mufti kita yang tidak boleh berbahasa Arab. Jadi kalau tak boleh bahasa Arab ni tentang kita rasa satu benda yang tidak wajar lah. Seorang mufti yang tak boleh bahasa Arab, sepatutnya untuk mengeluarkan fatwa dia mesti menguasai bahasa Arab dengan baik. Sebab bahasa Arab ni dia mempunyai sistem yang lain dengan bahasa Inggeris kan. Bahasa Inggeris ni dia banyak bermain di mulut. What's your name? What's your father name? Itu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Arab, mas muka. Habis keluar, bergerak habis kita punya sarah-sarah. Mas muka. Jadi makrak-makrak huruf terkeluar semua sekali. Kan? Jadi dengan cara tidak langsung dia akan menjadikan kita awet muda. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, dalam Kamus Al-Fiqhi menyebut fatwa ini menjawab permasalahan syarak atau undang-undang yang menimbulkan masalah dan menyelesaikan kepada seseorang. Ini masalah berkaitan dengan syarak. Jadi tentang kita nak bercakap hari ini tentang Nur Muhammad. Jadi fatwa tentang Nur Muhammad itu sendirilah. Jadi saya belum pergi pada fatwa tentang Nur Muhammad itu, saya masih lagi kita nak bincang tentang fatwa asas. Kemudian seterusnya kepentingan fatwa ni. Antaranya sebagai ringkas sebagaimana saya katakan tadi, sebab saya nak bagi peluang kepada Ustaz Nur dulu sini menjelaskan ruang masa dia. Sebab kita ada pembentang yang ketiga ialah antara akhir sekali rektor kita sendiri kan. Rektor kita bentang 12.45. Takkan nak suruh bentang 2.45. 2.45 tu nak forum. Takkanlah tuan-tuan forum kita akan berakhir ketika azan maghrib. Orang ramai tidak dapat memahami nas-nas malaikat ada orang yang menjelaskan kepada mereka. Itu pada ulama. Jadi kita nak faham satu benda tu, kita ujung pakar. Itu hari saya bercakap dan berbicara dengan seorang hamba Allah daripada Iran. Dia datang dari Iran. Terkejut saya tanya, dari mana? Dari Iran. Pasal apa datang? Sebab isteri dia datang ke sini untuk temu buah jawatan tertentu di Kuwait. Isteri dia orang Filipina. Jadi dia kahwin orang Melayu. Dia orang Iran. Jadi saya tanya dia macam mana Iran? Dia kata Iran ini dalam masalah fatwa dia akan merujuk kepada marji' dini. Artinya orang awam tidak berhak bercakap tentang agama kalau tidak dikeluarkan oleh marji' dini ni. Apa-apa saja dikeluarkan oleh marji' dini ataupun rujukkan agama dia, maka mereka akan pakar. Itu berlaku di Iran. Kemudian nasah Al-Quran dan Sunnah tidak tersebar luas dalam kalangan masyarakat Islam. Kerana Al-Quran itu sendiri di peringkat permulaannya hanya dihafal dan tulisan-tulisannya tersimpan di rumah Rasulullah SAW dan sebilangan para sahabat, sementara Sunnah pula tidak disusun seperti yang ada sekarang. Ini merupakan sebahagian daripada kepentingan fatwa itu sendiri. Jadi dalam kehidupan kita hari ini kita nampak banyak fatwa-fatwa yang telah dibukukan. Jadi tentang buku dalam laman web negeri ada fatwa. Cuma bila saya rujuk tentang fatwa Nur Muhammad ini, boleh katakan hampir tidak ada fatwa. Jadi fatwa-fatwa berbentuk individu itu banyak sangatlah, betul-betul individu sangat banyak. Mungkin faktornya kerana benda itu tidak berbangkit. Fatwa tentang Nur Muhammad itu dia tidak berbangkit dan tidak menjadi isu besar dalam negara kita. Hanya diamalkan oleh segelintir orang yang ikut tarekat sufi dan itu dianggap lumrah bagi mereka, maka itu tidak dianggap isu besar. Itu tidak dianggap isu besar. Berkaitan dengan Nur Muhammad atau cahaya Muhammad tadi, isu besar kita mungkin cahaya elektrik lebih besar, saya rasa mungkin itulah isu-isu berkaitan cahaya mata dan sebagainya lah. Hukum mengeluarkan fatwa. Hukum mengeluarkan fatwa di sini adalah fardu kifayah apabila didapati lebih daripada seorang yang alim yang layak mengeluarkan fatwa. Kalau ada sebuah masyarakat tu tak ada orang alim, mereka seorang saja, maka wajib dia mengeluarkan fatwa itu. Tapi kalau ada dua orang, jadi fardu kifayah. Mana kita boleh rujuk mana-mana orang alim yang kita nak. Cuma tuan-tuan sedikit perbezaan di negara kita hari ini, bab fatwa ni dia ada hubungan dengan mazhab. Artinya kalau kita pergi Terengganu ikut mazhab Syafi'iyah. Semua negeri Malaysia ikut mazhab kecuali Perlis. Perlis dia tidak terikat mazhab. Bukan dia menolak mazhab, dia tidak terikat. Tidak terikat mazhab. Jadi bila fatwa tu terikat dengan mazhab, maka kita tengok style fatwa tu, struktur dia adalah lain. Kalau negeri Terengganu misalnya kata dia akan keluarkan fatwa tu pada atas tu dia akan tengok pendapat ulama. Tengok dulu pendapat ulama, cari dulu dalam kitab, kalau ada akhirnya baru kita tengok, kita sokong dengan Quran dan Sunnah. Di Perlis tidak, kita tengok nas dulu. Tengok hadis dulu, tengok kepahaman ulama dulu, baru tengok pendapat ulama fuqaha ataupun pendapat fuqaha tentang isu yang berlaku itu. Kemudian syarat-syarat orang yang melakukan fatwa, seorang yang alim dan berwibawa, di mana kewibawaannya tidak boleh dipertikaikan. Itu alim dan berwibawa. Sebab kenapa saya sebut di sini? Pasal ramai orang kita sekarang boleh menyampaikan ceramah. Maka masyarakat terkeliru dengan mengatakan ini pakar agama. Belum tentu. Syekh Qaradawi mengatakan belum tentu orang yang boleh memberikan nasihat maka dia boleh memberikan fatwa. Ramai orang terkeliru dengan mengatakan nasihat yang saya sampaikan itulah dia fatwa. Tak. Itu hanya mungkin irsyad dia, bimbingan yang diberikan, taujih yang diberikan. Dan itu bukan fatwa.
Jadi banyak kita tengok hari ni, benda-benda yang dikeluarkan tadi, bagi saya dia tidak lengkap. Tidak lengkap. Fatwa mengatakan, contohnya kan, makan keropok lekor, dengan sebab proses dia tu, sekali dengan darah, masuk neraka. Misal kata. Kan? Bagi saya, benda tu perlu perincian sikit. Pandangan majoriti ulama, pandangan ulama mengatakan tak apa kalau ikan tu kita proses, kita keringkan dengan sekalian, ya, darah dia tu dimaafkan. Kita kena luahkan sikit itu merupakan kaedah fatwa. Kalau kita sebut satu saja tuan-tuan, dia boleh mengelirukan orang. Kalau kita jangkakan isu itu boleh mengelirukan orang. Sebut satu ya. Jadi orang yang dengar tu dia akan pakai. Lepas tu kita kaitkan pula neraka. Neraka ni tuan, saya tak berani nak kait dengan neraka ni. Paling tinggi boleh kita kata sesat. Ya. Jadi itu contoh dari segi fatwa lah. Cukup berbahaya apabila kita sebut satu benda yang mana benda tu ada khilaf ulama, kita sebut satu saja. Itu sangat berbahaya. Kecuali kalau kita sebut kata-kata pendapat di sini ada beberapa pendapat ulama, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Jadi kita sebut sikit dalil dia, jadi itu mengelakkan keliruan. Jadi nada kita tuan dalam bercakap mengenai perbezaan pandangan ulama tadi, nada kita pun kena lembut, jangan keras. Jangan kasar. Jangan kita tengah-tengah mengajar, orang tanya boleh tak? Aku kata tak boleh. Jengkreng. Itu bukan maknanya menjawab fatwa tu, menjengkrengkan orang yang bertanya. Yang kedua, balik tidaklah menjadi syarat sebagai mufti. Tapi tak pernah berlaku di Malaysia ni mufti budak-budak, tak ada. Budak-budak jalan, hello tuan-tuan, budak apa khabar? Aku mufti, apa khabar ke benda ni? Tak ada pernah berlaku lah. Semua yang dilantik semua orang dewasa, orang tua. Orang tua dan setengah negeri tu sampai mati baru boleh lantik mufti baru. Dan mufti yang baru ni. Berakal. Ulama sepakat seorang mufti hendaklah berakal. Artinya kalau mufti tu tengah-tengah berkhidmat, dia ada masalah akal. Kena tukarlah bagi orang lain. Nanti susah kita tanya dia kan. Dia tanya A, dia jawab B, dia tanya B, dia jawab A. Dia masalah akal. Itu kena jaga. Orang gila dan kanak-kanak tidak berakal, tidak boleh mulakan fatwa. Berilmu. Tidak terdapat syarat yang jelas menunjukkan seorang mufti hendaklah seorang yang beriman. Tapi perjalanan hidup umat Islam sampai kini, mufti itu adalah orang yang beriman pasal kita jawab tentang agama kita. Kemudian seterusnya adil. Kerana mufti yang tidak adil tertolak dan tidak wajar menjadi tempat rujukan syarak. Mufti yang fasik. Mufti yang fasik tuan-tuan. Banyak ada. Mufti yang terlalu mengikut kehendak kerajaan. Dia keluar fatwa mengikut kehendak kerajaan. Seperti sebahagian mufti yang berlaku dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Untuk membunuh seseorang pengganti khalifah tu, dia minta fatwa mufti. Bila mufti keluarkan fatwa, pengganti tu boleh dibunuh atas isu-isu tertentu. Belum pasti kawan tu betul-betul terlibat. Kemudian merdeka tidak menjadi syarat ni. Lelaki tidak menjadi syarat. Maknanya perempuan boleh jadi mufti. Macam mana Puan Rohana jadi mufti Saya rasa tidak pernah berlaku dekat Malaysia ni kan. Orang perempuan mufti, tak ada ni. Budaya kita semua mufti adalah lelaki. Walaupun di sana ada orang mendakwa, orang perempuan boleh jadi tuk iman dalam solat Jumaat. Lelaki tidak menjadi syaratnya, mempunyai hubungan yang kuat dengan amalan pengalaman yang luas dengan dua sumber yang muktabar iaitu kitab dan sunnah. Dan sini saya tidak huraikan kerana dia bersabit dengan ilmu usul fiqh yang perlu kita faham tuan-tuan. Contohnya dalam kitab Al-Wajid fi Usul Fiqh oleh Abdul Karim Zaidan. Kitab tu kitab yang bagus, dipelajari oleh pelajar-pelajar kita. Saya sedang tahzibkan kitab tu dalam bahasa yang lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh pelajar kita lah. Sebab saya tengok di luar tu dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ni kadang-kadang dia tidak sesuai. Dan saya pernah terjemah kitab Al-Islam wal Fan oleh Syekh Suqradawi. Belum tu dah ada terjemahan kitab tu dalam bahasa Indonesia, tapi dia banyak lagi. Jadi terpaksa terjemah balik mengikut bahasa sesuai. Dan seterusnya fatwa berubah mengikut perubahan zaman. Fatwa berubah mengikut perubahan zaman. Contoh kita kata tuan-tuan dan sekalian, zaman dulu orang lelaki-lelaki yang tidak pakai kopiah atas kepala, lelaki itu dianggap fasik. Maka dalam majlis kita hari ini ramai yang fasik. Pasal tak pakai kopiah atas kepala. Zaman dulu, zaman sekarang dianggap perkara biasa kan? Dianggap perkara biasa. Itu dipanggil perubahan-perubahan. Bahkan wanita pergi ke masjid, dulu zaman Nabi SAW wanita pergi ke masjid. Tiba satu zaman wanita ditegah apabila banyak berlaku kemaksiatan dalam perjalanan tu. Zaman kita hari ini tiba fatwa wanita diharuskan pula pergi ke masjid. Antaranya Syekh Suqradawi yang mengatakan bahawa wanita kenapa boleh kena halam dia pergi ke masjid. Wanita pergi ke Amerika Syarikat boleh. Masjid rumah dia 2 km tak boleh. Amerika Syarikat tu berapa ratus ribu kilometer. Boleh pula pergi belajar Amerika Syarikat. Belajar ke masjid rumah dia tak boleh. Pasal apa? Pasal nanti timbul fitnah. Di Amerika Syarikat tak pernah. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Ini baru mukadimah ni. Mukadimah tentang fatwa. Dan satu lagi tuan-tuan, sebelum saya pergi fatwa tentang Nur Muhammad ini,
saya nak sebut sikit, dia dalam fatwa tadi ada benda yang asalnya adalah harus, benda yang asal harus, tapi dari sudut fatwa benda tu tak boleh kita kata harus, melihat kepada fiqhul ma'al, melihat kepada implikasi akan datang. Mungkin orang tanya tuan, isu Nur Muhammad ni isu akidah ke bukan akidah? Nur Muhammad ya tuan, kan ada berbalah dalam internet, orang ni kata bukan akidah, orang ni kata akidah. Isu Nur Muhammad ni isu akidah ke bukan akidah? Sama saya tanya tuan-tuan, makan nasi akidah ke bukan akidah? Makan Panadol pasal tuan-tuan pening kepala, akidah ke bukan akidah? Jawab soalan tu. Tak boleh jawab, tak terus ceramah hari ni. Panadol, akidah ke bukan akidah? Dia bukan benda akidah, tapi bila tuan-tuan letak kepercayaan bahawa Panadol itulah yang boleh menyembuhkan kita, bukan Allah, jadi isu akidah. Asal isu benda biasa. Nasi benda biasa je. Tuan-tuan mengatakan kerana nasi lah yang akan memberi penghidupan kepada kita, bukan Allah, dia jadi isu akidah. Begitu juga Nur Muhammad ni. Asal berbahasan biasa, bila telah diiktikadkan seluruh alam ini tercipta dengan Nur Muhammad. Dan tadi Prof kita dah jelas konsep logos kan. Bagaimana benda itu boleh berlaku asal logos itu dianggap Tuhan, kemudian Nabi Isa dekat dengan logos. Nabi Isa pula jadi Tuhan bila berlaku 200 tahun kemudian. Maka benda ni tidak heran kata boleh berlaku kepada konsep Nur Muhammad dalam syariat Islam ni. Masyarakat kita dah ada. Sekarang ni dah ada orang mengatakan bahawa, dulu saya terlibat dalam panel akidah JAKIM tuan. Salah satu pembentangan tu disebut salah seorang ada, satu dua orang hamba Allah di negara kita ni, dia mendakwa bahawa Nabi Muhammad itu Tuhan. Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Atas beberapa riwayat, dia riwayat itu tak ada sanad lah, riwayat dia sendiri. Dia kata Nabi SAW satu ketika dia nak ambil barang atas, lepas tu dia naik atas badan Sayyidina Ali. Jadi naik atas badan Sayyidina Ali pun mendongak ke atas, tertengok bawah kain Nabi tu. Tertengok Nabi tak pakai seluar dalam kata kan. Jadi dia mendongak ke atas, dia tengok tidak ada apa-apa. Faham tak tidak ada apa-apa? Kerana Nabi ni bukan lelaki, bukan perempuan. Jadi Tuhan. Dia buat kesimpulan macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Daripada perbahasan tentang Nur Muhammad, dia pergi lebih jauh. Berlaku Nabi Isa disebut oleh Prof kita 200 tahun jadi gitu. Jadi akan datang tuan-tuan, tak mustahil. Sebab batu fiqh melihat dari sudut tu. Walaupun benda tu harus. Macam tuan-tuan, makan harus atau tidak? Makan tu harus atau tidak? Harus kan? Tapi kalau tak makan, dah makan. Kan? Tengah ceramah pun makan. Misal kata, bukan saya kata kau belakang ni, tak lah. Misal kata lah. Bila tuan-tuan makan, misal kata, ini disediakan makanan, tuan-tuan makanlah, tak apa. Bukan kata pada tuan-tuan, tidak. Makan adalah harus. Bila tuan-tuan makan, jadi punca tuan-tuan meninggalkan salat jemaah, makan waktu itu haram. Makan tu asal harus. Jadi Nur Muhammad tu, pada dasarnya perbahasan kita macam biasa saja, tapi bila dah wujud satu golongan menganggap Nabi Muhammad tu punca segala perkara dan akhirnya membawa Nabi Muhammad tu sebagai Tuhan yang berhak disembah, itu pasal jadi haram untuk akan datang. Ini dia panggil implikasi fiqhul ma'al. Benda tu kena tengok sikit tuan. Jadi kita jangan tengok asal harus. Macam orang sekarang membenarkan boleh minta lain daripada Allah Ta'ala pergi kat wali. Dia panggil istirasah. Wahai Jailani, wahai Badawi, tolong saya. Dia kata di situ ada majaz akli. Ada majaz simbolik. Bagi saya dari segi fiqh ma'al tuan-tuan, sangat berbahaya untuk masa akan datang ni. Mula-mula orang pergi minta macam tu. Lama-lama apa akan berlaku? Tidak akan ada serbu tempat-tempat khurafat. Sekarang orang serbu tempat khurafat di Pulau Besar Melaka. Cuba bayang 10 tahun akan datang. Orang tak serbu lagi. Sebab apa? Bila kita serbu, orang yang mengamal kata, apa saya serbu? Kami isti'azah saja. Kami istirasah saja. Istirasah dibenarkan oleh majlis fatwa. Pulang bin pulang. Nak kata apa? Habis. Jadi proses manusia menjadi syirik itu tuan-tuan, makan masa lama. Tengok, macam mana orang boleh bina bangunan besar di atas kubur? Antara jadi hujah ialah kerana Sayyidina Umar membina satu bangunan atas kubur Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah SAW yang meninggal. Bila Zainab meninggal, tuan, Umar bina bangunan atas kubur dia. Macam mana orang tak aware sistem bangunan tu? Padahal dimaksudkan bangunan itu hanya khemah kecil. Dibina dalam proses menggali kubur tu. Setelah proses gali kubur dan jenazah tidak bawa dikebumikan, bangunan tu dibuat. Tetapi orang nampak ada bangunan, asal ada bangunan. Faham tak? Dia tadilah asal ada harus boleh. Ini masalah kejengan. Faham tak?
Asal arus je, tak ada. Asal ada bangunan. Dia tidak tengok kenapa Sayyidina Umar itu bina bangunan. Bukan bangunan. Kemah kecil untuk urusan orang gali jadi panah kan. Panah jadi gali sementara. Lepas tu selesai, lalu dibuang. Tengok kau tu. Mereka tak tengok aspek tu. Mereka tengok asal ada bangunan. Macam tadilah. Asal harus. Cuba kita tengok sikit lah. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi ada. Tuan-tuan tengok di sini saya sebut oleh beberapa pandangan ahli sufi. Biasa ahli sufi lah menyebut benda ni. Ahli sufi mengeluarkan Nabi Muhammad SAW daripada alam kemanusiaan dan menjadikan baginda sebagai cahaya yang mana daripada diciptakan segala sesuatu disebut oleh Ustaz Abdul Rauf tadi. Menurut Syekh Ahli Jumaah, Syekh Ahli Jumaah ni tentang guru saya sendiri. Saya baca buku dia yang sangat saya sayang dan saya hormat, pakar dalam bidang usul fiqh. Dalam bab ni saya tak sama dengan dia. Jangan tuan-tuan kata, oh, derhaka pada Tok Guru. Bukan. Bukan. Kalau tuan-tuan nak definisi saya derhaka, maknanya Imam Syafi'i derhaka pada Imam Malik lah. Sebab Imam Malik itu Tok Guru dia. Menurut ahli Jumaah, tidak ada halangan untuk mengatakan Nabi merupakan cahaya pertama yang diciptakan Allah dan daripada cahaya yang melimpah pada manusia di alam ruh. Namun dalil yang kemukakan beliau adalah maudhu' berdasarkan perakuan beliau sendiri. Guru saya ni tuan-tuan, dia kata benda tu maudhu'. Tentang hadis-hadis nur tu, maudhu'. Tapi maknanya sahih. Dia panggil maudhu' sahih. Kita pun pening kepala. Jadi saya pun jadi pening kan. Maudhu' tapi sahih. Sebab ada filem kan. Dulu filem Allahyarham yang pelakon kita Kelantan. Dia sebut hadis tu, hadis poligami lah. Dia baca hadis dia kata maudhu' sahih. Jeng habis. Sakit kepala kita. Main maudhu' lepas tu sahih pula. Sebelum itu Al-Hallaj mengatakan cahaya-cahaya kenabian nabi-nabi lain datang daripada cahaya Nabi Muhammad. Tidak ada di kalangan cahaya-cahaya itu yang lebih zahir dan lebih qadim selain daripada cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebut sikit tuan-tuan sebab saya nak pergi fokus kepada fatwa dia. Fatwa individu yang telah mana jadi gini? Oh, ini lebih teruk daripada berlaku pada Ustaz Muhammad Abdul Rauf. Tak boleh nak baca teruk ni bahasa Israel. Ya, ataupun dengan lagi kata panggil bahasa logos. Yang Prof kita sebut tadi. Pasal apa dia jadi gitu Saya ingat masalah kekomputeran ni dah. Ya, komputer ni tidak ada word Arab tu, jadi tak boleh nak baca kan. Jadi minta FAUKI ambil perhatian lah. Wujudkan komputer Arab. Baik, fatwa tuan-tuan. Ini adalah fatwa pertama saya sebut ni adalah fatwa-fatwa bagi kita dengar dengan nas Al-Quran dan nas itu telah disebut oleh Ustaz Abdul Rauf. Sebahagian daripada adia saya telah dikebas oleh beliau. Jadi saya baca hak belakang saja tuan-tuan. Ni saya ambil ni di antara golongan yang saya tertarik tuan-tuan tentang fatwa berkaitan dengan Nur Muhammad ini ialah fatwa daripada Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengarang sebuah buku berjudul Mursyid Al-Ha'il Bayan Wada'i Hadis Jabir. Beliau dikemukakan, mana karya beliau ini dikemukakan bagi membersihkan Rasulullah SAW daripada hadis yang tidak sahih yang disandarkan pada baginda dan kira termasuk dalam bab keterlaluan dan melampau dan mendapat tempat pula dalam kalangan orang-orang awam dan setengah orang yang berilmu dengan menganggap hadis tersebut sebagai termasuk dalam sebahagian daripada kelebihan Nabi Muhammad SAW yang mana sesiapa yang menolaknya dikira sebagai cuba merendahkan kedudukan Nabi Muhammad. Malangnya mereka sendiri tidak memahami kata-kata dan pandangan mereka itu mengundang dosa yang besar kerana berkait dengan sabda Rasulullah SAW hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang sengaja melakukan pendustaan ke atasku, sediakanlah tempat duduknya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini saya sebut Syekh Siddiq kemarin. Dan yang menarik lagi tuan-tuan, saya sebut sini apa benda ni Al-Hafidh Imam Suyuti menyebut dalam Al-Hawi tentang cahaya Muhammad tidak punya isnad yang boleh dipegang. Imam Suyuti salah seorang di antara tokoh mazhab Syafi'i yang banyak mempertahankan dan dia ada konsep bid'ah hasanah yang beliau akui. Tapi dalam bab hadis ini beliau tolak. As-Suyuti menyebut dalam Qaut Al-Mughtazi Syarah At-Tirmizi, hadis cahaya Muhammad tidak sabit sama sekali. Ia jelas sebuah hadis maudhu' dan di dalamnya mengandung istilah-istilah al-sufi. Setengah kalangan pada zaman ini cuba menyusun sanadnya dan menyebut Abdul Razak meriwayatkan daripada jalan Ibn Al-Munkadir daripada Jabir. Ini juga sebenarnya satu bentuk pendustaan. Ya, kemudian seterusnya kita tengok saya nak sebut di sini tuan-tuan iaitu saya sebut ni Syekh Abdullah Al-Harari. Ini adalah apa ni? Dikaitkan dengan golongan Ahbas. Golongan Ahbas tuan-tuan dikaitkan dengan tarekat Rifaiyah. Golongan Ahbas juga dikaitkan dengan golongan Asy'ariyah. Saya banyak tak setuju dengan golongan Ahbas dalam bab apa ni? Dalam bab mengkafirkan ulama-ulama, termasuk dikafirkan Syekh Qaradawi, Al-Buti dan juga ulama-ulama yang telah meninggal berjasa besar kepada dunia Islam ni. Tapi dalam bab menolak cahaya Muhammad ni kita boleh terima hujah dia.
Dia punya hujah dia agak panjang, dan bila kita rujuk dalam kitab dia sendiri, beliau menyatakan yang dikaitkan dengan pahaman ahbah, dia katakan banyak mengkafirkan para ulama zaman dahulu dan juga masa kini yang tidak sealiran dengan beliau. Beliau menolak kepercayaan kepada Nur Muhammad dan pendapat yang menyatakan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya dan Nur Muhammad merupakan perkara pertama diciptakan. Bagi beliau hadis di atas sebuah hadis maudhu'. Dia sendiri pun kata maudhu'. Ini golongan ahbas. Kita guna hujah musuh untuk menentang musuh. Dan tidak punya asas sama sekali. Ia juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Yang ayat ni tuan-tuan, bila kita rojok, apakah alam maya ni Tuhan cipta daripada air, atau segala benda yang ada di alam maya ini bergantung pada air? Ada dua konsep yang berbeza. Alam maya ni tuan-tuan, Tuhan ciptakan dia bergantung pada air. Jadi alam bergantung pada air, tanah bergantung pada air, kita bergantung pada air, binatang bergantung pada air. Tapi tidak bermakna bahawa semuanya diciptakan daripada air. Sebab ada soalan tanya, Ustaz, dia kata, apakah Allah Ta'ala menciptakan alam maya kan selama 6 hari? Daripada apakah diciptakan? Yang dijelaskan dalam Al-Quran, kun fayakun, konsep tu. Bahang diciptakan. Jin daripada lidah api, malaikat daripada cahaya, dan kita manusia daripada tanah. Hak lain tu daripada apa? Dia tanya soalan tu. Jadi itulah saya mengajar Qasasul Anbiya. Bila saya kaji-kaji, tidak ada keterangan sahih mengatakan ada bahan-bahan tertentu yang Allah Ta'ala ciptakan selain daripada jin, manusia, malaikat tadi. Sebaliknya Allah Ta'ala hanya menciptakan kum. Jadi bagi saja dan tuan, tak perlulah kita fikir sampai tahu tak boleh makan berminggu-minggu. Tuhan cipta pada apa ni alam maya ni? Ustaz tak beritahu ni. Jeng habis. Yang siapa trafik jeng habis. Mikir benda-benda macam tu tak payah mikir. Tuan-tuan, benda Tuhan tak suruh. Islam ni mudah je, tak payah fikir benda-benda. Dia tak suruh fikir. Fikirlah masa depan anda, pelajar-pelajar QI ni. Fikirkan bagaimana anda nak lulus peperiksaan nanti. Bertentangan dengan hadis sahih dan hadis riwayat. Ini masih hujah dia lagi. Dia kata bertentangan je dengan hadis sahih, hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu yang menjelaskan segolongan manusia pada Yaman menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Ji'naka nas'aluka an hadzal amr." Qal, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqa as-samawati wal ard." Kalau kita tengok di sini, kami datang untuk bertanya Tuhan tentang perkara ini. Baginda sallallahu bersabda, Allah ada. Permulaan urusan alam. Allah ada, tak ada sesuatu selain daripadanya. Arasnya berada di atas air. Dia menulis pada zikr Lauh Mahfuz segala perkara. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi. Itu hadis riwayat Bukhari. Tengok pada hadis ni tuan, Allah Taala ada. Itu jelas pada kita, tak ada sesuatu selain daripadanya. Tak ada benda. Kemudian arah dia jelas. Arah berada di atas air. Ada ditanya, sebagai ulama buat kesimpulan, artinya Allah Taala menciptakan apa? Lepas tu Allah Ta'ala menciptakan air. Lepas Allah Ta'ala ciptakan air, Allah Ta'ala menciptakan arash. Sebab arash hidup atas air. Itu dalam konteks hubungan dengan ketuhanan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan al-qalam. Dalam konteks urusan untuk hubungan manusia ni. Allah Ta'ala arahkan kalam tu tulis, maka al-qalam tu tulis segala sesuatu. Dalam konteks itu lah. Imam Ibn Hajar Haythami tidak kata begitu. Dia kata benda pertama Allah Ta'ala cipta Nur Muhammad. Baru dia bagi masa. Ada masa 5 minit lagi baru mukadimah. Nah, di atas menyatakan secara sahih dan terang-terangan yang makhluk pertama ciptaan Allah ialah air dan arasy. Kerana penduduk Yaman yang menemui baginda SAW itu bertanya baginda tentang permulaan alam maya ini. Ungkapan Rasulullah SAW tidak ada sesuatu selain daripadanya, mengisbatkan azali bagi Allah, iaitu kewujudannya tidak ada permulaan. Ungkapan Rasulullah SAW arasnya berada di atas air membuktikan kedua-dua makhluk tersebut merupakan makhluk yang pertama diciptakan. Cuma permulaan kewujudan air bersifat mutlak, manakala kewujudan aras adalah selepas daripada kewujudan air. Ungkapan di atas air menunjukkan kelewatan kewujudan aras itu sendiri berbanding dengan air. Kemudian Syekh Abdullah Al-Harari mengukuhkan pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani bagi menyokong pendapat beliau. Ibn Hajar menyatakan air dan arash adalah permulaan penciptaan alam maya ini kerana kedua-duanya diciptakan sebelum ciptaan langit dan bumi. Tidak ada di bawah pada masa itu selain daripada air. Beliau berpendapat demikian ketika mengulas hadis riwayat Bukhari di atas. Dan menurut beliau lagi, saya baca sikit lagi, penyendaran hadis Nur Muhammad di atas kepada Imam Baihaqi adalah tidak sahih. Sebab ada sanad pada Imam Baihaqi selain pada Musannaf Abdul Razak. Manakala penyendaran kepada Musannaf Abdul Razak juga tidak benar, kerana ia tidak wujud dalam musannaf tersebut. Baru ni ada dakwaan yang mengatakan ada, itu adalah tambahan telah dijawab oleh rektor kita.
Bahkan yang wujud dalam tafsir Abdul Razak adalah sebaliknya. Abdul Razak sendiri menjelaskan makhluk yang pertama wujud di alam maya ini adalah air. Jadi bercanggah orang. Kita kata hadis kata adalah cahaya. Imam Hafiz As-Suyuti menyebut dalam Hawilil Fatawa, hadis Jabir tidak punya isnad yang boleh dipegang. Dalam Syarah At-Tirmizi, As-Suyuti menyatakan hadis Jabir tidak sabit. Syekh Abdullah Ghumari, muhaddits Maghribi, menyatakan mengaitkan kewujudan hadis tersebut dengan Musannaf Abdul Razak adalah satu kesilapan. Satu kesalahan. Kerana ia memang tidak terdapat dalam Musannaf tersebut. Begitu juga dalam Jami' maupun tafsirnya. Ini saya ambil sikit lah, tuan-tuan majlis sekalian, daripada Abdul Harari ini saya petik satu buku dia. Yang dalam kertas saya satu buku. Tapi oleh kerana masa kita ni tidak mengizinkan disampaikan amaran keras daripada pengurusi tadi. Masa ada 2-3 minit lagi. Kemudian seterusnya tuan-tuan majlis, saya ambil 1 minit 2 minit lagi, iaitu berkaitan dengan tokoh kita yang lain, Syekh Atiyah Saqar. Menjelaskan Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Perkara ini sama sekali tidak menjauhkan kedudukan ataupun menjatuhkan kedudukan baginda baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Baginda bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id, "Anna sayyidu waladi Adam wala fakhr." Hadis ini riwayat hadis ini tuan-tuan saya tengok dalam sunan dalam Musnad Ahmad ada, Ibnu Majah pun ada. "Anna sayyidu waladi Adam." Sahih, disebut sahih oleh Al-Albani. Aku adalah penghulu anak Adam dan ini bukan bertujuan untuk berbangga. Satu benda yang menarik dalam hadis ni, pasal Nabi kata kat belakang tu wala fakhr. Itu menarik. Nabi kata kat belakang tu wala fakhr. Sebab saya nak kait dengan kaedah tuan-tuan, ma adda ilal haram fahuwa haram. Setiap benda boleh menyumbang kepada haram, hukumnya haram. Ma tu apa? Ma menunjukkan harus. Ma wa tu harus. Perkara harus yang kita buat satu benda boleh menyumbang kepada haram, maka hukumnya adalah haram. Ya, sebab tu Nabi sebut ana sayyidu walad wala fakh. Pasal apa Nabi sebut wala fakh? Kalau Nabi tak sebut wala fakh, orang faham Nabi sangat tawaduk, bukan berbangga-bangga. Tapi Nabi sebut wala fakh. Itu dipanggil tawaduk. Artinya boleh Nabi, walaupun Nabi ini manusia yang sangat tawaduk dan baginda mengaku dalam hadis ini baginda adalah penghulu anak Adam, tapi itu bukan tujuan untuk berbangga-bangga. Artinya dalam hadis lain ada sokong pula antara sifat amalan jahiliah ialah berbangga-bangga dengan keturunan. Lepas tu kita ada isu orang dakwa sebagai keturunan Nabi lah, macam-macam. Bagi saya, dakwa keturunan Nabi tidak ada masalah. Kita ada kajian tesis di Uniza. Kita ada pelajar kita tulis tesis. Siapa Said, siapa tak Said. Siapa sebenar keturunan Nabi, siapa tak bukan keturunan Nabi. Kita ada tesis tuan-tuan. Yang tulis tu Said. Dia mengisbatkan sendiri. Tak semua Said yang ada di Malaysia ni adalah keturunan Nabi. Sebab kita ada tesis, kita bukan cakap sembarangan. Sebab apa yang akan berlaku tuan-tuan, Nabi SAW datang dengan penuh tawaduk, bukan nak beritahu dia turunan yang bagus, penghulu, dicipta pada cahaya, kena hormat, kena dapat macam ni, tak ada. Keturunan Said di Malaysia ni tuan-tuan, saya tengok semuanya sopan santun. Tak ada dakwa yang bukan-bukan. Bahkan kita ada keturunan Said yang menjadi raja negeri Perlis. Jatuh dah. Keturunan Said yang jadi raja negeri Perlis. Seorang yang sangat tawaduk. Kita bercakap elok dengan dia. Saya sebenarnya tak jarang bercakap dengan raja-raja ni. Kita tengok raja pun kita pun jeng dah. Abang tak biasa menjadi raja-raja tu. Tapi okey, tuanku cakap elok apa semua kan, dengan tawaduk dan sebagainya. Peka pada rakyat, tanya masalah kita apa semua sekali. Kursi yang saya pegang, dia tanya apa benda yang kita buat dengan kursi yang saya pegang tu. Jadi sebab tu ada istilah wala fakhr, itu sangat penting. Kita rujuk kepada kaedah ma ada ilal haram hada. Jadi kesimpulan tuan-tuan, daripada 27 muka surat yang saya tulis di sini, ada 27 muka surat, insya-Allah akan dibukukan. Kalau saya baca 27 muka surat ni, dia akan memerlukan 27 hari. Tapi kita ada masa 27 saat lagi. Itu jadi masalah sikit. Jadi kesimpulan saya nak kata tuan-tuan, walaupun asal isu nur tu dia bukan akidah, tetapi dia boleh menjadi akidah apabila cara kita berinteraksi tak kena. Yang kedua, nur tadi kena tengok untuk masa akan datang. Wajarkah kita nak benarkan kepercayaan kepada nur ini berterusan? Apa akan jadi pada masyarakat kita 20 tahun akan datang? Mungkin ada di antaranya yang akan menyembah Nabi Muhammad. Bukan kata Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Dia akan sembah. Sebab proses manusia menyembah manusia ini, dia melalui proses evolusi. 10 kurung dalam Nabi Nuh, sebelum ke atas ni 10 kurung. Sehinggalah kemuncaknya sampai Nabi Nuh, manusia boleh menyembah manusia. Evolusi. Jadi tuan-tuan kena ada sini. Dan yang ketiga, jangan sekali pakai konsep asal harus boleh buat. Poligami tuan-tuan. Poligami ni tajuk menyegarkan.
Poligami haruh tak? Jangan kata haruh. Tengoklah orang tu nak poligami, dia tu mampu ke tak? Gaji RM2.5. Isteri nak 4 boleh ke tak? Memang poligami tu asalnya haruh. Jangan kata asal haruh kita nak poligami, jangan. Jangan tengok sunnah asal haruh, tengok pelaksanaan situasi yang kita akan berdepan. Jadi itulah yang dapat saya bagi. Minta maaf tuan-tuan majlis sekalian, mungkin saya nyampaikan ni tak berapa teratur sebab masa kita agak terbatas, lebih kurang 45 minit. Ini saya tak sampai 45 minit, baru setengah jam. Tapi tak apalah, insya-Allah kita bertemu lagi di dalam majlis-majlis yang lain. InsyaAllah kita akan silakan selepas ni Fadil Ustaz Mak Nur Rus. Saya Ustaz Mak Nur ni saya suka tengok dalam YouTube dia tengok cara dia bahas tu agak akademik. Walaupun dia sebenarnya banyak baca buku saya. Dia baca buku kita rujuk ke dia. Inilah dia manusia kan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami putarkan. Kejap kita jadi tok guru. Kan, kejap dia jadi anak murid. Hari ini kita jadi anak murid, kita dengar tok guru kita cakap tentang isu ni. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.